Taib kita buka majlis kuliah kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca umur kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizal masya'ullahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddan mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tad'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu masuk akan ke dalam agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah dikatakan sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau seandainya kamu mengikut akan hawa nafsu kamu, sesudah datang kepada kamu ilmu ini, pengetahuan. Wala in tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ma laka minallah min waliyyin. Maka tiadalah bagi engkau itu daripada Allah Ta'ala daripada pelindung, min wali wala nasir, dan juga pembantu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadatu istifadah wal asa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dhalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang hormati, silakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau, Tuan Kuasa daripada masjid pun ada, sedang jemaah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita banyakkan puji dan syukur Allah Ta'ala kita dapat salat subuh berjemaah insyaAllah. Jadi kita
isi kita punya rohani kita pada pagi ini dengan santapan ilmu sebelum kita bersurai, sebelum kita mencari rezeki masing-masing lah. Baik, jadi pada pagi ini kita sambung di muka surat 4 ya. Muka 4 pasal yang pertama. Jadi kita masuk pasal yang pertama, Al-Fasl Awal. Al-Fasl Awal, pasal pertama menyatakan air yang digunakan untuk bersuci. Al-miya'ul lati yutatahharu biha. Al-miya'ul lati yutatahharu biha. Air yang digunakan untuk bersuci dengan dia. Baik, perkataan al-miyah. Al-miyah adalah jamak daripada perkataan al-ma'. Al-ma'. Jamak ni maknanya plural lah, bahasa Inggeris plural lah. Kalau mufrad singular, kan? Mufrad maka singular. Miyah ni ialah air yang digunakan. Banyaklah air dia, al-miyah. Sedangkan al-ma' ni satu air lah. Ma' ni satu air. Sedangkan al-miyah ni jamak daripada al-ma'. Jamak ni maksudnya plural ataupun ramai lah, banyaklah. Jadi banyak air-air. Dalam bahasa Arab ni pun jamak ni pun dia ada banyak jenis jamak. Dalam bahasa Arab kalau kita belajar ilmu nahwu, kita akan banyak jumpa jenis jamak. Ada jamak taksir, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Ada banyak pembahagian jamak disebutkan oleh ulama lah. Jadi al-miyah ini dikatakan jamak taksir. Jamak taksir ni maknanya pecahan daripada al-ma'. Sedangkan kalau jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim contohnya al-muslimuna. Muslimah ini al-muslimuna. Mana ada waw dengan nun. Kalau ada waw nun tu dikatakan sebagai jamak muannas muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, jamak lelaki. Muzakkar lelaki lah. Salim maksudnya sejahtera daripada huruf elat. Sejahtera daripada huruf elat. Kalau kita belajar nahwu kita fahamlah tu. Tak belajar yang tak faham. Sedangkan jamak muannas salim, jamak perempuan yang sejahtera, jamak muannas salim contohnya muslimat. Mim sim lam mim ta marbutah, muslimat. Itu untuk mufrad lah. Kalau jamaknya muslimatun. Muslimatun, mim sim lam mim alif ta. Ta bukan ta marbutah, ta pedas. Al muslimat, itu dikatakan jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ini kalau ini pula al-miyah ni adalah jamak taksir. Jamak taksir contoh lain adalah baitun. Baitun mana rumah. Baitani dua rumah. Al-buyut banyak rumah. Al-buyutun ba ya waw ta pedas. Al-buyut ni jamak. Kan? Atau katakan jamak taksir. Kita kena belajar bahasa Arab ni sikit-sikit lah. Sikit-sikit supaya kita faham Quran. Kadang-kadang kita baca Quran tapi kalimat Quran kita tak faham. Mungkin dari segi tajwid kita faham lah sikit-sikit. Hukum tajwid contohnya izhar khalqi, izhar syafawi, kemudian ihfa hakiki, kemudian idgham bila gunnah ma'a gunnah, ihfa dan sebagainya. Itu hukum 5 dalam ilmu tajwid. Tapi bila kita belajar nahwu, kita belajar Arab, maka akan banyak lagi lah benda-benda yang akan kita tahu. Terutama sekali perkataan-perkataan dalam bahasa Arab, apa yang dikatakan isim, apa yang dikatakan fa'il, apa yang dikatakan huruf,
apa dikatakan jamak taksir, apa dikatakan jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Banyak lagi lah istilah-istilah ni yang kita kena faham lah dalam bahasa Arab ni. Baru kita punya ilmu tu mantap. Mantap ilmu. Kalau mantap ilmu, kita kena ambil tauliah, mengajar dan sebagainya. Bukan senang nak ambil tauliah. Saya dulu ambil tauliah tahun 95. Tahun 95 lah kita kembali daripada Indonesia, Aceh dulu ambil tauliah. Itu tahun 95 dah start dah ambil tauliah. Macam tu. Kita ambil tauliah tu yang masa tu ada mesyuarat jawatan kuasa fatwa. Masa tu dipengerusikan oleh Syekh Muqtada, arwah Syekh Muqtada lah. Lepas ada dia orang buat mesyuarat jawatan kuasa fatwa, lepas tu dibuat temuduga mana-mana guru-guru agama yang nak mohon tauliah lah. Termasuklah saya yang di temuduga lah macam tu. Dalam bilik itu hampir kurang ada 7 ataupun 8 orang yang hebat-hebat lah macam tu, datuk-datuk dan sebagainya. Jadi banyaklah soalan-soalan yang ditanyakan, diajukan kepada saya. Sama ada soalan berkenaan fiqh, soalan berkenaan dengan tauhid, tasawuf dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tahun 95 kita dah ada tauliah lah, dapat tauliah. Masa tu mengajar di daerah Johor saja. Dibagi mengajar Johor saja. Macam tu. Kemudian lepas 2-3 tahun lepas tu minta lagi, mana diluaskan lagi tempat mengajar lah. Diluaskan tempat mengajar sehingga dapatlah kawasan daerah Tampin, Jempol, Kuala Pilah dan sebagainya. Pada tahun 2002 saya minta lagi diluaskan tauliah saya, kan. Pada tahun 2002 adalah sesi temuduga, tapi tak banyak, 2 orang je yang panggil temuduga. 2 orang je yang tukang temuduga, termasuklah Datuk Zaidi. Masa tu Datuk Zaidi dia tugas dia Tuan Mufti lagi, dia belum datuk lagi. Dia masa tu timbalan mufti masa tu. Datuk Zaidi pengarah Jain sekarang ni kan. Dan ada seorang ustaz lagi lah. Mana ada 2 orang ustaz. Jadi tak adalah pada kali pertama buat tauliah tu sampai ramai orang, ramai yang tanya. Yang pakat besar-besar datuk dan sebagainya, yang tanya soalan masa tu. Alhamdulillah lah kita jawab lah, mana boleh kita jawab, kita jawab lah. Yang tak boleh jawab tu kita kata wallahu a'lam lah. Tak boleh jawab kita kata wallahu a'lam lah. Kita tak boleh main belasah-belasah je tu. Kalau tak boleh jawab kata wallahu a'lam. Mana yang boleh jawab kita jawab. Itu. Kalau ada 7 orang dalam tu, maknanya setiap 7 orang tu ada soalan daripada dia orang. Setiap seorang boleh tidak pun 1 soalan. Jawablah, mana boleh jawab. Kan? Okey. Jadi kalau kita nak lebih kita punya ilmu tu, kita kena mengajar. Tak boleh kita tak mengajar. Kalau tak mengajar, walaupun mungkin kita mengaji Azhar ke, balik kelulusan Azhar, tapi kalau balik kita tak mengajar, maka ilmu kita habislah. Hilang sikit-sikit daripada macam tu. Baik. Seterusnya kita sambung lagi. Jadi perkataan almiyah ni jamak taksir lah. Daripada kata perkataan alma ni air lah. Ma'un air. Ma'air ni 2 air. Ma'air ni 2 air. Sedangkan almiyah banyak air. Samalah seperti walidun, walidaini, waliduna. Walidun mana ayah, seorang ayah. Walid. Kan ada orang separuh dia panggil ayah dia tu walid. Ada yang panggil abun, bapa. Kalau dalam kita ni biasa bapa lah. Ada yang banyak menggunakan istilah bahasa Arab untuk panggilan bapa yang digunakan oleh orang Melayu lah. Seperti abun. Abun tu bapa lah. Walid pun bapa juga.
waw alif lam dal walid. Itu yang dalam doa tu, Allahumma fidana dzunubana wali walidina wali walidayya kan. Tu walid lah tu. Dua ibu bapa, walidaini. Kalau seorang bapa walid, perkataan walid ni boleh gunakan untuk lelaki dan perempuan. Walid tu boleh gunakan untuk lelaki dan perempuan, walid. Kalau walidah ini dua ibu bapa. Waliduna banyak bapa, banyak ibu bapa. Ramailah waliduna. Itu dia katakan jamak muzakkar salim. Mana ada waw dengan nun di ujung je. Dia katakan jamak muzakkar salim. Asalnya daripada walid itulah. Okey. Ia merangkumi daripada air. Air hujan, air laut, air sungai, air telaga, air matahari dan juga air salji. Jadi air yang boleh digunakan untuk suci ni, inilah antaranya ialah contohnya air hujan. Air hujan boleh digunakan untuk suci, tak ada masalah. Apalagi air laut, ma'ul bahri. Kalau air hujan ni ma'us sama. Ma'us sama, asal sama ni langit. Ma'us sama, asalnya langit. Tapi digunakan pakai untuk air hujan. Dia tak dipanggil ma'ul matar. Ma'ul matar, matar kan hujan. Mim to ro matar, matrun, hujan lah. Tapi untuk air hujan dia tak gunakan ma'ul matar, tapi dikatakan ma'us sama, air langit. Jadi asal mana perkataan sama ni langit, tapi digunakan pakai untuk air hujan. Itu. Kemudian yang kedua, air laut, ma'ul bahri. Bahrun ni laut. Kemudian air sungai, tapi dengan syarat benih-benih tak tercemar lah. Kalau tercemar, dia tak boleh lagi digunakan untuk suci. Contohnya air laut kan, walaupun air laut tu besar, tapi sebabkan oleh tercemar pun tak boleh gunakan untuk suci juga. Contohnya ada minyak kan, ataupun banyak ada bangkai yang besar, dia akan menyebabkan dia tercemar. Dia tercemarkan, mungkin akan menjejaskan kita punya anggota badan, muka dan sebagainya. Sebab biasalah kalau berwuduk ni mestilah akan basuh muka. Kemudian air sungai. Air sungai pun dengan air sungai yang tercemarkan dia dijaskan muka kita. Kemudian air telaga. Air telaga mestilah lebih daripada 2 kolah. Kemudian air matahari. Air matahari kan tuan. Matahari lain, air matahari lain, matahari saja lain. Faham kan matahari? Tu matahari dan tu. Kata manalah. Contohlah kan. Mana hilang manalah ni hilang. Tu matahari dan tu. Tu matahari lain. Mana matahari ni maknanya orang yang dikasihi, orang yang dicinta lah kan. Sampai menyebabkan jatuh hati dia kan. Tu matahari. Kalau air matahari lain, air mata lain lagi. Air mata orang menangis kan. Air matahari itu air terpancar lah, yang keluar daripada bumi. Dia kata air matahari. Dan seterusnya ma'ul saji, air saji lah. Cuma kat Malaysia ni tak ada saji. Yang ada ialah di luar negara. Jadi kesemua jenis air ini terangkum dalam ungkapan yang disebut oleh fuqaha, bagi setiap yang turun daripada langit atau terbit daripada bumi. Jadi mana-mana yang digunakan yang turun daripada langit, yang biasanya air hujan lah, dan juga yang keluar daripada bumi, maka air ini adalah menggunakan untuk bersuci. Apa faedah bersuci? Kita dah baca gitu. Faedah bersuci ni banyaklah. Antaranya ialah Islam menekankan kepada kebersihan. Jadi orang Islam ni dia kena bersih. Tak nak kotor-kotor kan, tak nak selekeh dan sebagainya. Kerana Nabi Muhammad SAW pun ada bersabda, an-nadhafatul minal iman. Kebersihan tu sebahagian daripada iman. Bila kita bersih, maknanya kita ada iman. Bukan tak ada iman, ada. Bagi orang tak bersih macam mana? Oh, tak ada iman lah Ustaz. Kalau orang tak bersih, ada. Orang tak bersih pun ada iman, tapi tak sama lah. Mana iman ni tak sempurna lah.
Samalah seperti seseorang yang tidak mencintai saudaranya yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mana tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai diri sendiri. Mana iman ni tak sempurna lah, bukan mana tak ada iman. Tapi kalau kita terjemah dari segi harfiah dia, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu. Tapi kalau kita lihat pada syarah hadis itu, maksudnya tidak sempurna iman, bukan tak ada iman langsung. Jadi orang yang tidak mencintai saudaranya yang lain bukanlah makna dia tidak beriman. Dia beriman, semua imannya tidak sempurna. Jadi kalau kita nak iman sempurna, kenalah mencintai saudara yang lain. Betul juga berkenaan dengan kebersihan. Kan, an-nizafatu minal iman. Bersih itu sebahagian daripada iman. Habis kalau orang yang tak bersih tak beriman lah. Ni pengalaman kan. Beriman juga orang pun tak bersih, tetapi tidak sempurna iman. So kalau nak menjadi ada iman sempurna, mestilah bersih, zahiriat dan juga batiniat, zahir dan batin. Baik. Jadi hadis ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada mana dikutip berkenaan dengan air daripada langit ni boleh digunakan untuk bersuci? Ialah Allah Taala menyebut dalam Quran, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama', dan kami turunkan daripada langit, sama' kan langit, ma'un tahura, air yang suci, bersih, yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menurunkan hujan. Tapi kalau hujan terlampau banyak sangat kan pun masalah juga, banjir sana banjir sini. Nak tanya Ustaz tentang air. Ya. Kalau kita merayau dalam hutan, dia ada jenis pokok kakak, bila kita jantan tu air tu apa? Air tu dia ada. Ada. Kalau dalam hutan ada pokok dia. Dia tak panggil pokok kakak dia tak benang dan macam tu lah. Macam tu lah air dia keluar. Air dia bersih kan? Bersih. Kalau bersih bolehlah digunakan untuk suci. Kalau bersih, mana dia kiaskan lah. Kiaskan mana air yang keluar daripada tanah kan. Dia kiaskan walaupun dia daripada pokok, tapi dia disebabkan dia keluar daripada sumber alam. Dia keluar daripada sumber alam dan dia pula tidak tercemar, so mana bolehlah kita gunakan untuk bersuci. Gitu. Okey, walaupun dalam kitab dia tak ada sebut pun air keluar daripada pokok, ma'us sajar. Air pokok kan, ma'us sajar, dia tak ada sebut pun dalam kitab fiqh. Tapi kiaskanlah, maknanya air yang keluar daripada sumber alam. Terbit daripada, kalau sini dia kata terbit daripada bumi kan. Terbit daripada bumi. Kullu ma nazala minas sama' aw nabaga minal ardi. Tiap-tiap air yang turun daripada langit ataupun naba'a maknanya yang terbit daripada bumi ataupun sumber bumi lah, pokok-pokokan semana, dan dengan syarat dia tidak tercemar lah. Tak tercemar boleh digunakan lah untuk bersuci. Gitu. Baik. Jadi perkataan as-sama', sama' ni kebiasaan mana sama' adalah langit. As-sama' langit. Sedangkan al-arda bumi. Tapi penggunaan as-sama' ni digunakan untuk air hujan. Air hujan. Dia tak sebut ma'ul matar, tapi disebut ma'ul sama'. Kerana matar ni ya biasanya hujan. Kan? Ataupun sabban, kan? Allahumma anzil, Allahumma ja'al sabban nabiya. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah berikanlah kami mana hujan yang beri manfaat. Sabban pun hujan juga, tapi penggunaan sabban ni jarang digunakan pakai lah. Kebiasaannya ialah ma'ul matar, untuk air daripada hujan, air hujan. Cuma dalam Quran dia tak sebut matar, dia sebut ma'us sama', air langit. Air langit tu maksud hujan lah, air hujan. Sebab
air sebenarnya dia bukan turun daripada langit, tetapi daripada awan. Betul kan? Awan yang terkumpul tu kemudian membentuk hujan, dan hujan tu turun gitu. Bukan daripada langit, tapi disebabkan dia daripada atas, turun daripada atas, jadi dia kata air daripada langit, ma'us sama, air langit. Dalam Quran pun dia guna pakai ma'us sama, air langit. Kerana mana sama tu langit, sedangkan mana hujan matar, bukan langit. Bukannya untuk langit. Okey, itulah penggunaan istilah yang dinyatakan dalam Quran. Itu kena fahamlah istilah tersebut. Baik, surah Al-Furqan ayat 48. Dan firman Allah Subhanahu wa taala Quran, wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an litahhirukum. Dan ingatlah ketika dia menurunkan daripada kamu hujan daripada langit untuk menyucikan kamu dengannya. Dan ingatlah ketika dia ni masih Allah Ta'ala lah, yang menurunkan kepada kamu air hujan daripada langit untuk menyucikan diri kamu. Dan hujan ni pun banyaklah kelebihan dia. Dan kita pun memerlukan air hujan juga. Sebab ada benda-benda yang bersaiz besar, kita tak boleh nak siram. Contohnya hutan. Hutan, ada siapa nak siram hutan? Tak ada siapa nak siram hutan. Betul kan? Kalau kebun sayur bolehlah kita nak siram. Tapi kalau hutan tu, seluruh hutan tu, siapa nak siram? Allah Ta'ala lah yang siram. Dia turunkan hujan. Cuma kalau hujan terlalu banyak pula, dia akan menyebabkan banjir. Bila banjir pula, harta benda kita yang akan musnah. Allah Ta'ala kalau nak musnahkan tu sekali mata je boleh musnahkan. Baik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada oleh Abu Hurairah, katanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkubul bahra wa nahmilu ma'ana al-qali minal ma' fa in tawadda'na biha atashna apa tawadda'u bima'ul bahri. Kan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengenderai pelayaran di laut, dan kami bawa sedikit air bersama kami. Jika kami berwuduk dengan air itu, nescaya kami akan kehausan. Adakah kami boleh berwuduk dengan menggunakan air laut? Boleh tak? Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, huwa at-tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa maksudnya dianya air laut itu tuhur, mana bersih. Jadi domain huwa tu kembalinya kepada ma'ul bahri, air laut. Huwa ni ialah ganti nama diri. Wa huma hum, ya huma huna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Huwa huma hum, tahu tu, kena tahu tu. Wa huma hum, ya huma huna. Wa huma hum. Wa huma hum, ya huma huna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Tasrif isim dhamir. Isim dhamir namanya isim dhamir yang 14. Tasrif isim dhamir 14. Wa mahum, wa ni ganti nama diri untuk lelaki ghaib. Huma ganti nama diri untuk lelaki, dua laki-laki ghaib. Hum ganti nama diri untuk jamak ramai lelaki yang ghaib. Hiya ganti nama diri untuk perempuan yang ghaib. Huma ganti nama diri untuk dua orang perempuan yang ghaib. Kemudian hunna ganti nama diri untuk ramai perempuan yang ghaib. Wa mahum, ya mahuna. Anta ganti nama diri untuk lelaki yang hadir depan mata kita. Anta. Antuma, dua orang lelaki yang hadir depan mata kita. Anta, antuma, antum. Antum ni ganti nama diri untuk ramai perempuan yang lelaki yang hadir pada kita. Antia, antum, antum, anti. Tu anti ni untuk perempuan lah. Anti, kau seorang perempuan, anti kan. Bukan anti yang bahasa Inggeris tu. Tu anti juga kan. Anti kan. Okay. Kalau anti dalam bahasa Inggeris tu, dia untuk
perempuan yang dah berumur, anti yang dah berumur lah. Tapi kalau dalam masalah penggunaan anti ini untuk sama ada berumur ke tak berumur pun dikatakan sebagai anti juga. Anti antuma antum. Anti itu ganti nama diri untuk perempuan yang hadir. Antuma ganti nama diri untuk dua orang perempuan yang hadir. Antuna ganti nama diri untuk ramai perempuan yang hadir. Hadir mana? Hadir depan mata kita lah. Mukhatabah ada depan mata kita. Ana, nahnu. Ana ni untuk ganti nama diri untuk diri kita. Nahnu ni ganti nama diri untuk kami. Ramai yang kami lah. Ana, nahnu. Okay, jadi kita kena tahulah sikit-sikit, tak ada masalah. Pertama sekali bila kita baca doa, kan, kena tahu maknanya. Jangan baca-baca tapi tak tahu mana. Supaya kita lebih kata mahir lah doa yang kita baca tu. Baik. Jadi kata Nabi SAW, huwa at-tahur ma'hu. Ianya air tadi adalah bersih, suci airnya. Mana air laut tadi suci, bersih. Al-hillu maitatahu, mana halal bangkai dia. Halal bangkai dia, maksudnya binatang yang mati daripada laut tadi maka halal. Tapi mati itu jangan sampai mati yang dah berulat tu, itu bahaya pula lah. Kelebihan binatang laut ni dia tak perlu disembelih. Tak perlu disembelih. Banding dengan binatang darat. Binatang darat ni perlu disembelih. Ayam, itik, kambing, lembu, kerbau. Jadi kalau kita nak makan mesti kita kena sembelih dia dengan sembelih syarak. Tapi untuk binatang laut ni dia ni halal walaupun tidak disembelih. Tapi dengan syarat janganlah binatang tu dah membusuk macam tu. Kalau busuk kan mendaratkan batang tubuh kita. Okey. Baik, seterusnya maksudnya air laut itu air yang suci dan menyucikan, dan bangkai hidupan di dalamnya halal untuk dimakan. Kemudian dalam hadis ini menerangkan bahawa air laut itu suci, manakala binatang yang mati dan hidup dan mati dalamnya adalah halal dimakan tanpa perlu disembelih mengikut hukum syarak. Tak perlu nak ganjil-ganjil sembelih. Minta aku nak sembelih ikan tu. Tak ada, mau masa sembelih, dia siang je istilahnya. Untuk ikan ni istilahnya siang. Bukan sembelih. Binatang darat saja sembelih. Dan binatang darat pun ada yang halal dimakan, ada yang tak halal dimakan. Binatang-binatang buas mana halal dimakan, walaupun kau rajin nak sembelih. Biasanya singa tu aku sembelih, kau nak makan. Kecuali darurat. Dalam kes darurat maka dibenarkan. Dalam kes darurat maka dibenarkan. Walaupun babi ke khinzir atau benda ke sebut dalam fiqh, kan, halal dimakan bila darurat. Ad-daruratu tubidu mahdurat. Itu kaedah usul fiqh. Mana bila berlaku darurat maka dibolehkan. Benda-benda yang mahzurat, benda-benda yang diharamkanlah boleh dimakan. Tapi hanya sekadar untuk menghilangkan rasa lapar. Bukan nak makan sekonyang-konyangnya. Bila kalau kita makan sekenyangnya itu, tu lain lah tu. Sedap pula daging ni kan. Yang tak sedap tu kan. Wakar barbecue sedap pula rasa. Dia melantak lah sekian ni. Dia tak boleh lah. Cuma nak fik ni, bila berlaku darurat maka dibenarkan. Kan baru-baru ni kan ditimbul isu berkenaan dengan lelaki dayus kan. Dalam apa tu, dalam apa tu, TikTok lah, TikTok. Main lagi panas kan, panas berkenaan dengan isu lelaki dayus ni. Yang ada ustazah kan, saya tak tahulah siapa ustazah pun tak tahu. Dia orang mana ditimbulkan isu lelaki dayus lah. Lelaki dayus mana suami yang membenarkan isterinya bersalin dengan doktor lelaki tu, kan? Dia kata dayus. Kita dayus, lelaki dayus menyerahkan isterinya kepada. Masalahnya sekarang ni, masalahnya kepakaran. Nak cari doktor perempuan yang pakar perbidanan ni bukannya senang. Mana-mana hospital biasanya kebiasaan doktor pakar ni ke lelaki. Walaupun ada perbidanan tu ada.
Ada doktor perempuan, tapi bila dalam kes-kes kata yang emergency, kes-kes yang besar, perlukan kepakaran lelaki juga. Kepakaran lelaki juga. Mana pun doktor perempuan pun kadang dia sibuk. Biasalah perempuan. Banyak tanggungjawabnya. Nak memasak lah aku pula kat rumah. Tiba-tiba dapat on call. Kadang dia tak datang. Tak ada nak datang kan. Walaupun dia on call. Lagipun kepakaran lelaki lebih daripada perempuan. Sebabnya kalau dalam bahagian perbidanan ni biasanya doktor lelaki kan. Dia lagi advance dengan perempuan. Kerana lelaki ni dia lebih lasak daripada dengan perempuan. Baik, itulah isu dia berkenaan tu. Baik, kemudian antara contoh air yang suci ialah air sungai, air laut, air telaga, air mata air, air hujan, air oasis, air yang tercair daripada salji dan ais, dan segala jenis air yang sampai ke rumah-rumah dan tempat kediaman pada masa kini. Kerana segala jenis air yang sampai ke rumah, mana air paip tu, dan tempat kediaman pada masa kini. Sebab air paip tu pun asalnya daripada air sungai juga, air hujan kan, air sumber mata air, maka disalurkan ke rumah kita, maka jadilah air paip. Bila kitab tak sebut air paip, tak bolehlah kita usi dengan air paip sebab tak sebut pun paip. Tapi kita tengoklah sumber itu kan, sumbernya daripada alam juga, ini salurkan ke rumah kita. Dan air itu pun biasanya akan ditapis, disaring, dia ada loji penapisan air. Mana air yang datang ke rumah kita tu kira bersih lah, tapi tak adalah bersih 100%. Sebab air yang lalu tu pun dia lalu dalam paip tu, kerana paip tu dah lama, dah ada keladak kotoran dalam paip itu. Sebabnya sebaiknya ada ke rumah kita ada filter kan, ada penapis air, lebih baik. Okey. Kemudian jenis air aqsamul miyah. Jenis-jenis air, ada air terbagi pada 3 bahagian. Pertama, suci lagi menyucikan. Tahirun, mutahhirun. Suci lagi menyucikan. Yang kedua, suci tetapi tidak menyucikan. Tahirun ghairu mutahhirin. Tahirun ghairu mutahhirin. Mana suci tetapi tidak menyucikan. Kemudian air najis. Ma'ul mutanajis, air yang najis. Maksud air najis ni air yang datang najis kepada dia. Air najis maknanya air yang datang najis kepada dia. Kerana asal-asal air ni bersih. Asal-asal air dalam alam ni semua asalnya bersih. Kenapa dia jadi air najis? Kerana datang najis. Datang najis kepada dia, maka barulah dia jadi air najis. Tapi asalnya air itu adalah bersih. Asal airnya adalah bersih. Contohlah kencing kita kan, kencing itu asalnya daripada mana? Air yang bersih kan asalnya, air kita minum kan. Okey, air yang kencing ni pun asal pada air yang kita bersih yang kita minum. Kemudian diproses dalam badan kita, maka jadilah air kencing. Dan kita buang air besar pun ada air juga yang bersama dengan dia kan. Jadi asalnya pun air bersih. Kenapa dikatakan air najis? Kerana datang najis kepada dia kemudian, maka jadilah dia air najis. Kemudian kurang pula daripada 2 qalah. Kurang daripada 2 qalah, maka dikatakan sebagai air najis. Baik, seterusnya kemudian bahagian pertama, air yang suci dan menyucikan. Ia bermaksud air mutlak. Macam apakah dikatakan air yang suci dan menyucikan? Ialah air yang mutlak, yang masih kekal sebagaimana asal kejadiannya yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam pengertiannya adalah air tawar dan air masin. Air tawar dan air masin pun boleh digunakan untuk bersuci. Air laut lah. Itu juga air apa tu? Laut mati kan, pernah dengar kan laut mati kan? Dia kenapa dia katakan laut mati? Kerana ketumpatan garam dia tu tinggi, sehingga kan orang berenang dalam dia pun
tak tenggelam kan, air matilah. Di mana air mati di persempadan antara Palestin, Jordan tu kan. Itu dikatakan laut mati. Mana orang yang berenang dalam tu dia tak tenggelam. Kenapa? Kerana ketumpatan dia tinggi. Dia pun boleh gunakan juga air untuk bersuci. Cuma takut nanti mungkin terjejas badan lah. Baik Ia pula tidak berubah dengan bercampur sesuatu yang asing. Ia menyalahi tabiat semula jadi dia. Kan? Dia pula tidak berubah dengan bercampur sesuatu benda asing. Ia menyalahi tabiat semula jadinya. Dia belum digunakan untuk berwudu atau mandi atau menghilangkan najis, serta tidak bercampur dengan cecair-cecair lain yang bersih. Maka dinamakan air itu sebagai air mutlak. Air mutlak ataupun air yang suci lagi menyucikan. Ini ciri-ciri lah, ciri-ciri air yang suci lagi menyucikan itu. Maksudnya dia tidak berubah dengan bercampur sesuatu yang asing yang menyalahi tabiat dia. Jangan nanti bila masuk satu air itu berubah. Tak boleh dah. Kemudian dia belum digunakan untuk berwuduk. Kalau ada berwuduk, itu namanya air mustakmal. Air yang tak digunakan untuk berwuduk, air yang jatuh selepas kita berwuduk untuk berwuduk, dikatakan air mustakmal. Ataupun selepas mandi, itu pun air mustakmal juga. Atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis, dia dah air yang tak najis nanti. Serta tidak bercampur dengan cecair-cecair lain lah yang menyebabkan berlakunya perubahan. Kalau air kopi boleh tak gunakan untuk suci? Tak boleh. Sebab dia dah hilang ciri-ciri air tulen tu, dah tak ada dah. Dia dah jadi air kopi. Walaupun asalnya tak air. Air kopi lah, teh tarik lah, air tu lah, macam-macam air kan. Kopi jantan lah, kopi janda lah. Ada kopi janda? Kopi janda kan. Redik lah, macam-macam kan. Jadi air macam tu, walaupun air tu dia tak menjejaskan badan kita, tetapi tak boleh gunakan untuk suci. Kenapa? Dia dah menghilangkan sifat-sifat air yang asal dia tu. Dah tak ada dah. Tapi air tu tetap boleh digunakan untuk kita minum. Cuma untuk berwuduk tak boleh. Jangan duk gaji-gaji nak berwuduk dengan air susu lah, air teh tarik lah, air kopi jantan lah dan sebagainya. Jangan duk gaji-gaji pula. Ini mazhab baru lah. Gitu. Baik, kemudian manakala jika air itu jika air mutlak itu berubah warna, bau dan rasa disebabkan oleh pemendapan yang lama atau kerana bercampur dengan tanah, kiambang, tanah belerang dan segala yang sukar untuk dijaga daripada bercampur dengan dia, maka air itu masih kekal sebagai air yang suci dan menyucikan. Dia masih kekal. Bercampur dengan tanah, bercampur dengan kiambang, tanah belerang dan segala yang sukar untuk dijaga, tetap juga masih bersih, boleh digunakan untuk suci. Mana suci lagi menyucikan. Walaupun berubah warna, bau dan rasa dia. Warna dah berubah, bau pun dah berubah, rasa air itu pun dah berubah. Tapi dia bercampur dengan benda-benda alam lah, benda-benda alam ni, alami ni, seperti tanah, kiambang, tanah belerang kan benda-benda alami kan, alam. Kalau segi warna dia dah berubah dah, bau dah berubah, tapi tetap masih digunakan. Kau pernah tak tuan-tuan tengok dalam internet, air itu berubah jadi merah, tapi bukan di Malaysia lah, di luar negara. Kolam besar tu air dia warna jadi merah, tuan-tuan. Ada menyatakan merah tu sebab oleh tumbuh-tumbuhan terdapat dalam air tu, maka air pun jadi merah macam air, macam darah. Air itu masih lagi digunakan untuk bersuci dah. Tapi kalau dah bercampur air dah kimia dalam masa tu, dah bahaya, dah tak boleh lah untuk bersuci. Baik, manakala jika air itu telah digunakan untuk berwudu,
mandi dan menghilangkan najis, maka tidak lagi menyucikan, tidak lagi suci dan menyucikan. Kalau air itu kita nak gunakan untuk berwudu, ataupun lepas kita mandi wajib, tadi sunat, mandi wajib kan. Mandi pun ada dua jenis. Pertama mandi wajib, mandi sunat, dan menghilangkan najis, maka tidak lagi suci dan menyucikan. Dia tak suci menyucikan. Sebab apa? Sebab dia bukan lagi alami, bukan macam tumbuh-tumbuhan tadi, tapi dah gunakan untuk bersuci dan menyucikan, maka tidak lagi. Tapi kalau seandainya air itu masuk dalam air, dalam kolah, dan kolah itu lebih pada 2 kolah, kolah itu lebih pada 2 kolah anggaran dia, maka dia tetap suci. Walaupun air itu dah digunakan untuk kita mandi, tapi sebabkan air itu jatuh dalam tempat yang jumlahnya besar, saiz besar. Contohlah kalau kita mandi ada besar dalam sungai, kita mandi ada besar dalam sungai. Kalau ikut logik dia, mana bila dia dah besar, maknanya air sungai itu jadi air mustakmal lah, air najis mustakmal. Tapi sebabkan dia saiz dia besar, air sungai, walaupun kita dah mandi ada besar berpuluh-puluh kali sekalipun, air itu tetap suci. Air itu tetap suci walaupun tuan dah mandi ada besar berkali-kali yang tu. Okay. Tapi kalau seandainya kalau kita mandi kat rumah je kan, air yang jatuh daripada kita mandi tadi namanya air mustakmal, sebab kurang daripada 2 kolah air yang jatuh itu. Kemudian tak kala itu air tersebut termasuk dalam kategori salah satu daripada 2 jenis yang selepasnya, air yang suci tetapi tidak menyucikan, atau najis atau air yang najis. Tak kala itu air tersebut termasuk dalam kategori salah satu daripada 2 jenis yang selepasnya, iaitu air yang suci tetapi tidak menyucikan, ataupun air najis. Mana hasil daripada kita berwudu, kita mandi ada besar dan sebagainya, ataupun kita hilangkan najis kan, mana air yang selepas tu sama ada dia air yang suci tak menyucikan, ataupun dalam kategori air mustakmal, ataupun dia terus jadi air najis, terus jadi air najis tuan. Baik, apabila air mutlak bercampur dengan cecair yang suci sehingga menyebabkan berubah nama air tersebut, maka ia tidak lagi suci dan menyucikan. Contohnya apabila dia bercampur dengan air mawar, air rebusan kacang, air za'faran, dan segala jenis cecair pada masa ini, kopi, teh tarik, kopi jantan kan. Jadi air itu dia suci tetapi tidak menyucikan. Suci tak menyucikan. Mana bolehlah minum, kita boleh minum, tetapi dia tak boleh gunakan untuk berwudu, tak boleh gunakan wudu. Baik, kemudian jika air itu bebas daripada segala jenis benda yang mengubah sifatnya, maka ia kekal sebagai air mutlak, iaitu air yang masih dikenali dengan nama air tetapi dikaitkan dengan sebutan yang lain. Air mutlak hukumnya suci dan menyucikan, dan ia adalah syarat untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Air mutlak harus digunakan. Ulang semula, jika air itu bebas daripada segala jenis benda yang mengubah sifatnya, maka ia kekallah sebagai air mutlak. Dia bebas daripada segala sifat yang boleh mengubahkan sifatnya, sama ada warna, rasa, bau kan. Dia menyebabkan air itu tak mutlak ni. Biasanya dia menyebabkan rasa, warna, bau kan. Rasa dia, warna, bau. Benda-benda macam itulah yang biasa menyebabkan air itu tidak mutlak lagi. Kecuali yang dibahaskan macam air tanah, air kiambang, air campur dengan belerang tadi, itu dia suci tak menyucikan. Tapi yang selain daripada itu, walaupun dia suci
tetapi dia tak menyucikan lagi. Baik, jika air terbebas daripada segala benda yang mengubah sifatnya, sama ada segi berasa, bau ataupun warna, maka ia kekal sebagai air mutlak, iaitu air yang masih dikenai dengan nama air tanpa dikaitkan dengan sebutan yang lain. Air mutlak hukumnya suci dan mencucikan, dan ia adalah syarat untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Air mutlak harus digunakan. Akan tetapi ada kalanya hukum air mutlak berubah disebabkan sesuatu yang mendatang sehingga menyebabkan dia haram digunakan. Contohnya air yang dicuri dan dirampas. Contohnya air yang dicuri dan dirampas pada orang lain. Haramnya penggunaan tersebut berbalik kepada air itu sendiri, tetapi dia masih berfungsi mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dia masih boleh gunakan untuk makan najis, tapi hukum mencuri itu tetap haram lah. Sebab air itu memang tak digunakan untuk suci, dia kata. Air ini digunakan untuk minum saja. Contohlah air itu digunakan untuk minum saja, tak boleh digunakan untuk bersuci. Sebab nanti orang akan kehausan. Jadi hanya gunakan untuk bersuci lah. Untuk minum je lah, tak boleh gunakan untuk bersuci. Kemudian air dirampas dan dicuri pada orang lain. Perbuatan mencuri mengompak air itu pun tetap hukumnya haram, walaupun air itu boleh digunakan untuk mengangkat hadas, walaupun air itu boleh digunakan untuk bersuci. Maknanya di segi kepaduan dah selepaslah. Kepaduan untuk kita bersolat dah selepaslah, sebab air dah ada. Cuma hukum mencuri itu tetap kekal. Orang mencuri itu tetap hukumnya haram dan dia tetap berdosa lah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma air itu pun tetap boleh digunakan untuk suci, untuk menghilangkan hadas. Baik. Makruh hukumnya menggunakan air musyammas. Air musyammas ialah air terjemur pada panas matahari. Makruh hukumnya menggunakan air musyammas pada anggota tubuh, iaitu apabila air tersebut dijemur di bawah terik matahari di negeri yang panas dan air itu berada dalam bekas logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga, dan setiap jenis logam yang boleh diketuk ataupun ditempa. Kerana apa? Kerana dia akan menyebabkan ada kesan lah kepada tubuh badan kita. Mungkin ada karat dan sebagainya. Tapi yang macam emas, perak ni dia tak akan timbulkan karat. Kalau besi, dia akan timbulkan karat kalau dah terjemur kat panas matahari tu. Ini kerana matahari berfungsi mengasingkan bau busuk yang berada di atas air. Ia akan menimbulkan mudarat kepada tubuh badan kita dan boleh menyebabkan terjadi penyakit sopak. Sopak tu kan penyakit keputihan lah. Putih-putih macam albino tu kan. Albino, lelaki albino kan. Dia bukan manusia, dia albino. Ular sawa pun ada juga. Ular sawa albino kan. Pernah tengok kan? Ular sawa yang putih tu kan. Dia pun dihinggapi oleh penyakit sopak. Ular kena penyakit sopak. Jadi penyakit sopak ni penyakit keputihan. Antara yang kena penyakit sopak ini ialah Uwais Al-Qarni kan. Pernah ingat kan? Kisah Uwais Al-Qarni tu yang dia tahan pada ibu dia tu. Sayang pada ibu dia. Yang angkat sebabkan dia tak ada duit, nak bawa ibu dia nak pergi mengerjakan haji di Mekah. Uwais Al-Qarni ni dia duduk di negara Yaman. Disebabkan ibu nak pergi Mekah, tapi sebabkan oleh Uwais kata dia tak ada duit, tak cukup bekalan dan sebagainya, maka dia tak mampu nak bawa ibu dia. Tapi ibu dia nak, untuk menunaikan permintaan ibu dia, maka dia berlatih mengangkat anak lembu daripada bawah bukit nak bawa naik ke bukit.
Setiap hari dia angkat anak lembu. Sampailah anak lembu tu besar. Daripada anak lembu tu kecil, dia buat kandang atas bukit. Kandang dia beli anak lembu seekor, dia buat kandang anak lembu tu atas bukit. Bila siang, anak lembu tu mencari makanan kat bawah bukit. Bila petang, dia angkat, dia pikul anak lembu tu. Bawa ni atas bukit. Setiap hari dia buat kerja tu. Sampailah anak lembu tu besar pun, dia masih pikul lagi. Bila time musim haji, kan dia bawa lah ibu dia. Dia pikul ibu dia. Sebab apa? Dia pada otot dah kuat. Pikul anak lembu. Jadi kalau tuan-tuan nak otot kuat, tak payah pergi gym. Pergi pikul anak lembu. Belum anak lembu, pikul anak lembu kan. Macam Uwais Al-Qarni lah. Dia pikul anak lembu daripada anak lembu tu kecil sampai anak lembu tu besar. Bila datang musim haji, dia pikul ibu dia. Sebab apa? Otot dia dah kuat. Sebab setiap hari pikul anak lembu sampai anak lembu tu besar. Jadi dia tak mampu, sebabkan dia tak mampu beli kenderaan, duit dia tak ada, dia pikul ibu dia buat pendidikan haji sampai ke Mekah. Masya Allah Hazan. Tu Uwais Al-Qarni. Dan doa dia mustajab. Uwais Al-Qarni doa ni mustajab. Cuma dia ada penyakit sopak. Dia ada satu penyakit namanya penyakit sopak. Maka ibu dia minta dengan dia, wahai Uwais, dia kata, kau telah memperkenalkan permintaan ibu menggunakan haji. Sekarang ni ada satu lagi permintaan ibu, kata. Mohonlah doa kepada Allah Ta'ala supaya dihilangkan penyakit sopak kau yang ada pada kau. Maka mula dia tak nak, dia biarlah penyakit sopak ni, wahai ibu, kata. Maka ibu kata, doalah wahai Uwais, kata. Maka dia pun doalah kepada Allah Ta'ala. Maka doa dia mustajab, dia berkenalkan Allah Ta'ala. Maka hilanglah penyakit sopak dia. Kecuali ada sikit yang masih tinggal di belakang dia, sebesar duduk siling. Penyakit sopak dia. Jadi Nabi, walaupun Nabi tak, kata silap saya, Nabi tak pernah jumpa dengan Uwais, tapi dia tahu kisah mengenai Uwais ini. Maka Nabi kata, nanti kalau suatu hari nanti kalau kamu jumpa dengan Uwais, kalau Uwais datang ke Mekah menunaikan haji, Nabi kata pada para sahabat, kau pergilah jumpa Uwais dan mintalah doa daripada dia lah supaya dia doakan kamu. Kata Rasulullah SAW. Itu kisah berkenaan dengan seorang anak yang soleh, anak yang taat kepada ibu dia lah. Itulah Uwais Al-Qarni. Dan kisah ni memang masyhur lah berkenaan Uwais ni. Dan ramai di kalangan bapa meletakkan anaknya bernama Uwais Al-Qarni kerana kelebihan dia lah taat kepada ibu dia. Baik. Boleh tak ni? Okey. Saya rasa cukuplah itu sampai situ dulu. Wallahu alam. Tanda situ. Soal jawab ada? Buku soal jawab agama tu. Saya tak bawa. Semua tak bawa. Saya pun tak tahu saya letak kat mana. Saya cari kat rumah tak jumpa. Cari dia kat mana? Tak tahu terselit kat mana kita dah. Soal jawab ensiklopedia soal jawab agama kan. Tak ada. Tak jumpa. Soal pun tak buat. Soal jawab agama pun tak. Abang sedih? Tak bawa juga. Ini semua dah alim-alim ni. Okey. Kita apa dah? Tambah sikit lagi Kita baca hadis tadi. Ini berdasarkan sebuah hadis yang menyebutkan anna Nabi SAW qala lil Aisyah radhiyallahu anha waqad sakharatil ma' bisyamsi ya Humaira la taf'ali hadza fa innahu yurisul baras. Maksudnya Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah yang telah memanaskan air dengan cahaya matahari, wahai Humaira, wahai perempuan yang kulit merah. Humaira kan digelaran kepada Aisyah lah. Ya Humaira, wahai perempuan yang berkulit merah,
Asal Humairah ni khamra. Khamra ni mana merah. Khamar. Hamrun kan? Merah. Nabi kata, wahai Humairah, jangan buat begitu. Kerana dia boleh menyebabkan penyakit sopa. Itu sebabnya dilaranglah kita kan mengangkat air semayang ataupun mandi menggunakan air yang terjemur. Kerana lebih menjejaskan akan kulit kita lah. Ini juga kerana Umar radhiyallahu taala anhu tidak suka mandi dengan air tersebut. Walaupun air itu sah untuk berwudu. Tapi dia ada implikasi lain lah. Maka ditegah kita kerana boleh menyebabkan penyakit sopak, penyakit keputihan lah kepada muka kita. Imam Nawawi menguatkan pendapat yang menyatakan tidak makruh menggunakan air tersebut. Kalau ikut pandangan Imam Nawawi, dia kata tak ada masalah pun, dia kata hadis tu hadis dhaif. Ya Humairah la tafani hadza fa innahu yurisul baras ni, kata Imam Nawawi, dia kata hadis ni hadis dhaif menurut kesepakatan daripada ahli hadis. Ada pula menyatakan hadis ini adalah hadis maudhu'. Ya Humairah la tafani hadza fa innahu yurisul baras. Ada pendapat menyatakan hadis ini hadis maudhu', hadis palsu. Imam Nawawi pula kata hadis ini hadis dhaif. Tapi walaupun hadis dhaif sebenarnya boleh beramal. Boleh beramal lah. Dhaif untuk di sini lah, untuk di sini boleh. Tapi untuk berhujah tak boleh. Kalau hadis dhaif ini aja tu. Jadi maksudnya kata akan tetapi Imam Nawawi menguatkan pendapat yang menyatakan tidak makruh menggunakan air tersebut. Mana bolehlah kita ngangkat wuduk menggunakan air musammas. Air musammas ini tidak mempunyai dalil yang sah tentang kemakruhannya dan tidak terdapat satu keterangan yang pasti daripada ahli-ahli perubatan. Dari segi ahli perubatan dia kata tak ada keputusan yang pasti. Kan berkenaan dengan kesan daripada air musammas itu. Air yang terjemur dengan panas matahari. Semaknanya bolehlah kalau tuan-tuan nak wudu. Kalau tak, siapa yang tak nak wudu dengan musammas pun tak ada masalah. Gitu. Jadi pandangan Imam Nawawi ini adalah sejajar dengan dalil-dalil umum dan sejajar dengan teks yang disebut oleh Imam Syafi'i sendiri. Kalau Imam Syafi'i lihat kitab Al-Majmu', kitab Mughni Muhtaj, kitab Ar-Rawdah, kitab An-Anwar, kitab Syarah Muhazzab. So maknanya Imam Nawawi pun kata boleh berwuduk menggunakan air musammas. Manakala air yang dipanaskan bukan dengan matahari, maka ia tidak makruh digunakan menurut kesepakatan ulama. Contohnya air yang kita panaskan sendirilah di rumah kita kan. Air yang kita panaskan sendiri di rumah kita boleh digunakan untuk bersih. Tapi takut melocor lah. Takut melocor muka tu. Air panas kan. Masa panas ni tidaklah terlampau panas. Mana dah suam-suam tu bolehlah. Dan air panas yang suam ni pun memang sesuai lah kalau kena gatal-gatal. Siapa yang kena gatal-gatal kan digalakkan mandi dengan air yang panas. Air apa lagi? Air panas. Air kat pedas kan ada air panas. Ada mandi situ? Ada. Dekat Cengkar pun ada kan? Panaskan bawah bukit kan? Air dia. Saya dulu pernah kena gatal-gatal. Kena gatal-gatal. Satu rumah semua gatal-gatal. Kena gatal-gatal satu rumah. Semua asyik menggaru sana menggaru sini. Macam mana nak buat ni Lala pergi mandi air panas tu. Dekat Cengkar kat bawah bukit tu. Ada lagi kan? Oh yang bawah. Yang atas tu. Tak kena. Dulu biasa mandi situ lah. Kena dalam 2-3 kali mandi. 2-3 kali. Mana hari pertama masih ada lagi lah. Kata-kata ada. Hari kedua masih. Hari ketiga tu mandi-mandi.
Dah tak ada dah. Lepas tu baju-baju semua semua baju-baju kena rendam dengan air panas juga. Kain-kain semua kena air panas. Lepas tu barulah hilang lah. Kalau tidak kan asyik menggau sana menggau ni tu. Itu kelebihan lah air panas kan. Yang keluar daripada muka bumi ni sesuai lah untuk perubatan. Walau bukan saja sesuai untuk perubatan, boleh juga digunakan untuk berwudu. Boleh kan? Air panas. Okey, habis. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar tu perbincangan kita. Satu lagi kitab tu saya pun tak bawa. Soal jawab. Ada soalan ni tak? Sebelum cerita tu. Air mawar tu air bunga mawar. Ialah makan alami. Tapi dari segi fiqahnya tak boleh. Mana air bunga mawar tu air dia benda tu dah dipetik. Macam air tanah ni air yang semula jadi daripada tanah tu. Dia tak ada benda yang kita tak petik pun. Gitu dia sebab dia kata boleh. Macam air bunga mawar ni mana air tu dah bunga mawar tu dah dipetik. Lepas tu dicampur-campur air tu. Dan air tu pula kurang daripada 2 kolak. Tapi kalau air tu lebih daripada 2 kolak, walaupun bunga mawar, tapi air tu lebih daripada 2 kolak, maka boleh digunakan suci. Maksud yang tak boleh ni mana dia kurang daripada 2 kolak. Gitu. Boleh. Ukuran 2 kolak nanti ada kemudian lah. Ada nanti. Kita tengok. Wallahu alam. Siapa yang tak dapat kitab lagi? Dah dapat kan? Dia ada order tapi tak dapat lagi. Ada order ke tak ada order? Tak order macam mana? Asal itu dah dapat kan? Jadi 2 dapat. Khalid. Dia nak order banyak sikit lah. 1 je. Dan tidak pun 5 kan. Cari lagi geng lah. Cari geng lagi. Dapat dah 5 kita order sekali. Kita belum order lagi. Kata kena order ke ni? Abang Zin. Abang ni dah order dia. Kita. Rusli rasa buah lagi lah. Ada soalan lagi yang sendiri lagi. Apa? Yang kiasan punya dah lain. Okey. Lepas tu Ujang dah ada, tapi saya gantikan pada orang lain. Pada tu yang belum seorang ni. Yang lain semua dah. So nak kalau datang saya bagi dia. Tapi kitab tu ada kan? Ada. Ni nak order baru. Berapa? Tak ada nama dah Ustaz. Ni ada 1. Khalid 2 lagi. Wak 3 lagi. Jadi orang ni tidak pun 5 lah. Kalau lebih 5 pun lagi elok. Dia ada diskaun. Kalau banyak diskaun ni lebih sikit. Ambil 5. Kalau 5 saya order 5 lah. Saya order 5. Okey. Habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ala mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wa siyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tanahtu arifin. Allahumma faqina fid din. Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.
Semua jemaah dilarang balik dengan minum dulu. Ni ambil kursi. Semua jemaah tak boleh minum dulu. Boleh minum. Tak kisah pasal dilarang balik tu dilarang minum. Kursi, ambil kursi.